sahabat atau saudara mara hendaklah terlebih dahulu mengambil kira kemampuannya untuk melayan tetamu seperti yang disyariatkan. Dalam alam pekerjaan, bertugas sebagai penjawat awam atau apa jua jawatan yang berhubung dengan orang awam menyebabkan kita tidak boleh lari daripada berinteraksi dengan orang ramai. Mereka yang datanglah untuk membentangkan masalah atau beberapa keperluan. Justru mereka adalah tetamu kita secara resmi, maka mereka tidak dilayan dengan mesra pelanggan. So bila kita sebut tetamu, bukan sekadar tetamu di rumah, termasuk tetamu di pejabat, termasuk tetamu di mana-mana tempat. Bila dia mendatangi tempat kita, maka dia tetamu kita. So indahnya Islam bila kita praktik adab tetamu ni. Ada setengah orang kata, saya cuma layan kalau orang datang bila dia nak beli kereta. Okay, saya tak beli, saya tak layan. Buang ideo je. Fikir pahala. Kadang-kadang kita diajar dengan sistem kapitalis. Layan hanya pada pelanggan nak beli, berminat beli. Kita lupa bahawa yang tak nak beli, tiba-tiba sebab layan kita baik, maka dia nak beli. Bukan 1/10 dia nak beli. Mungkin. Kita lupa bahawa dia mungkin seseorang yang kita katakan mulia di sisi Allah atau sebagainya. Sebab itu kita diajar melayan tetamu, bukan kita nak keuntungan itu. Biar keuntungan itu nombor 3, nombor 4. Kali ini kita katakan adab yang Islam ajar. Siapa pun datang ke pejabat saya, siapa pun datang tempat saya bekerja, tempat saya menginap, maka dia tetamu saya akan layan dengan baik. Kadang-kadang walaupun kita katakan kita tak kenal, kita bukan sekadar dituntut melayan, bukan mempertahankan tetamu. Sebagaimana berlaku kepada Nabi Allah Lut AS. Tetamu datang rumah dia, maka penduduk kampung nak tetamu tu. Sebab apa? Nampak lawa. Ini golongan homoseksual. Nabi Lut pertahankan. Pertahankan tetamu dia. Bukan berazam untuk mempertahankan tetamu kalau dia ada kaum keluarga yang kuat. Sampai peringkat macam tu. Dia bukan sekadar tetamu dia hormati, bukan kita pertahankan tetamu, hak dia. Jadi bila kita memuliakan tetamu, tanpa kita meletakkan keutamaan keuntungan sebagaimana sistem kapitalis, tapi kita melihat ini hubungan yang Allah perintahkan kita memperlakukan kepada manusia. Sebab itu Nabi SAW menerima tetamu ibn orang kafir. Bukan kita ada apa yang kita sebut sebagai orang kafir yang datang ke negara orang Islam. Mereka disebut sebagai kafir musta'man atau musta'min. Apa maksud musta'man atau musta'min? Orang yang mendapat aman daripada kerajaan Islam. Mana-mana orang kafir datang ke dalam negara Islam, dia wajib dilindungi sebagai tetamu negara. Dan orang yang melindungi dua golongan. Pertama, kerajaan. Yang kedua, individu Islam. Perlu melayan mereka. Mereka tidak boleh dianiaya atau dizalimi, walaupun atas nama kekufuran mereka, sebab mereka datang dengan kebenaran dan mereka jadi tetamu. Sebab itu Islam tidak pernah kita katakan membunuh diplomat, membunuh wakil, atau daripada wakil Yahudi pun tak membunuh. Ini merupakan ajaran yang kuat dalam Islam. Mereka datang sebagai tetamu walaupun mereka asalnya musuh, kita tak akan mengapa-ngapakan mereka sampai mereka pulang boleh tamat tempoh istiqman ataupun tempoh kita memberi aman. Ia juga tetamu Allah, tetamu negara. Sehingga Allah Ta'ala ajar kita, wa in istajaraka ahadun minal musyrikin, kalau sekiranya mana-mana orang kafir datang minta perlindungan kepada kamu, maka apa yang diajar? Kita memberi perlindungan kepadanya hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mampu dengar kalam Allah. Kita jadikan tetamu dan masa yang sama gunakan peluang memperdengarkan ayat-ayat Allah. Maksud memperdengarkan ayat Allah bukan saudara buka Quran yang didengar dan lepas menjawab. Iaitu benda yang dipaham tentang kebesaran Allah SWT. Mungkin kita tengok tetamu datang, kita boleh bawa dia ke masjid supaya pandangan dia, konsep terhadap masjid dia. Dan kita mungkin boleh bawa di tempat di mana umat Islam menunjukkan kesatuan. Ataupun kita boleh tunjuk bagaimana amannya negara kita, bagaimana tak adanya tempat hiburan dan maksiat. Maka ini akan menimbulkan rasa kagum mereka terhadap negara Islam. Tapi kalau negara Islam tak ada benda macam itulah, kalau tengok banyak pada dia pula, teruklah kita. Sehingga setengah yang datang jumpa sahabat-sahabat saya di luar negara, kami belajar di UAE datang, dia kata, saya heran Malaysia, kuih banyak sungguh. Kuih rumah ibadat banyak, negara Islam ke? Pasal tahu kuih kira-kira semua ada 100,000 kat Malaysia. Masjid kira-kira semua baru ada dekat 20,000, dekat 30,000. Kuih gereja campur plus 100,000.
Jadi nak kata negara Islam pun negara. Ia meragukan orang-orang yang datang. Mungkin orang datang 2 hari, okey. Yang datang belajar sini 4 tahun. Orang Arab yang datang ke Malaysia, UTM, UIE, kita ada rasa panggil pelajar-pelajar luar negara datang. Mereka duduk sini 4 tahun, 5 tahun, mereka tengok kuih. Lalu kita duduk kata negara Islam, mereka agak confused. Mereka agak confused tentang keadaan ni. Umpama seorang kata saya Islam, tapi nampak atas dia pakai kata ayat, bawah seluruh pendek. Lepas tu baju pula ada rok lah, arak lah benda. Awak Islam pun nampak kopiah je atas. Yang lain semua nampak macam kita katakan tanda-tanda kekufuran. Kita pun confused lah. Ini satu persoalan yang kita katakan bila kita nak bawa orang bukan Islam, nak tunjukkan Islam, kita gagal. Sebab ternyata kekufuran kita jauh lebih banyak. Sebab itu mereka datang, mereka tak mampu untuk menjadikan kita sebagai contoh negara Islam. Agak sukar. Bahkan mereka melihat bahawa salah faham Islam benar, kata mereka. Salah faham Islam itu benar. Bukan mereka diperbetulkan, mereka menjadi makin salah faham terhadap konsep Islam. Maka ini dianggap perkara-perkara yang perlu dimuhasabah oleh umat Islam. Setiap penjawab awam Islam menghiasi diri dengan sifat yang baik ketika interaksi dan memilih nada yang paling sesuai ketika mengemukakan sebarang pandangan dalam perbincangan dan percakapan. Natijah hubungan antara penjawab awam dengan masyarakat makin teguh dan utuh sesuai dengan kehendak dan nilai Islam itu sendiri. Keadaan ini membawa pada masyarakat harmoni dan akhirnya membentuk gagasan yang disebut sebagai sebuah negeri baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang senantiasa baik. So perkataan tayyibah, baik, bukan sekadar baik maknanya subur hasil mahsulnya. Baik dari sudut kita katakan ketaatan kepada Allah SWT. Dalam hadis Nabi menyebut, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah tu baik, tayyib. Tayyib sifat Allah. Dan Allah Ta'ala tak akan menerima mereka yang baik-baik. Baik-baik di sinilah yang mengikut peraturan Allah. Kalau kita nak sedekah, maka sedekahlah daripada sumber pendapatan yang halal. Itu yang baik. Kalau sedekah itu daripada arak, daripada judi, maka ia bukan tayyib. Walaupun kita cuba untuk bersedekah, Tuhan tak akan terima. Kalau sedekah itu daripada unsur-unsur rasuah, unsur-unsur penyelewengan pun, Allah Ta'ala tak akan terima. La yaqbalullah sadaqatan min ghulul. Allah Ta'ala tak akan menerima sedekah dengan pengkhianatan. Ghulul maknanya seorang dia dapat duit khianat, duit bohong, duit pecah mana, duit riswah, duit itu dan ini, maka dia pun nak sedekah. Tuhan tak terima. Tuhan tak akan terima. Bukan sepakat ulama tak ada pahala. Mereka satu perbincangan yang disebut oleh Syekh Ahmad Mustafa Zarqa. Syekh Mustafa Ahmad Zarqa dalam Fatwa Zarqa. Bila beliau ditanya satu soalan, seorang yang ada income haram, sumber haram, macam mana dia nak bebaskan? Ada 3 pandangan ulama cara nak bebaskan daripada harta-harta yang haram. Setengah kata buang kat laut, dah buang. Setengah kata tak boleh buang, tapi disedekahkan. Disedekahkan. Maka bila disedekah, mereka sepakat tak ada pahala. Cuma ada pahala niat sebab nak melepaskan diri daripada penekanan. Pahala sedekah tak ada. Niat untuk melepaskan diri daripada sumber haram. Sumber haram tidak boleh. Ada setengah kata bahawa semua haram itu digunakan untuk masalah umum, tidak kepada bersifat peribadi. Ini pandangan ulama terhadap sumber-sumber haram. Tapi mereka bersepakat sebarang bentuk sedekah tidak akan menghasilkan apa-apa pahala. Cuma kata Syekh Mustafa Ahmad Zarqa, barangkali Allah beri pahala kerana niatnya ingin membebaskan diri daripada unsur-unsur haram. Jadi saudara-saudara, ini merupakan adab, ataupun kita katakan bila kita nak definisikan baldatun tayyibah, negeri baik. Kalau negeri baik tapi ada sumber haram, arak, ada judi, ada, ia bukan baldatun tayyibah. Ia mengundang kemurkaan Allah dan menunggu masa untuk dibinasakan kalau umat Islam berdiam diri dan tak nak tegur maksiat. Kita mengundang kebencian Allah Ta'ala sehingga kita dapat bebaskan. Walaupun yang haram, yang tak ada lesen. Ni mungkin kita cuma sibuk yang tak ada lesen. Yang ada lesen kita diam. Syekh Iz bin Abdul Salam, bagaimana di Mesir pada zaman pemerintahan Sultan Najmuddin Ayyub, tak ada satu pun tempat maksiat, tak ada satu. Tiba-tiba saudara ada orang buat cara haram.
sebuah rumah dijual secara diam-diam dan ramai orang datang untuk dikatakan melanggang pelacur. Rumah ni secara haram, kerajaan tak tahu dan tak dapat lesen kerajaan, Sultan Najmuddin Ayyub. Tapi oleh kerana tak dipantau, dibiarkan ia berleluasa, maka orang mengadu kepada Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, Tuan Syekh, tempat kita dah ada tempat maksiat, rumah sekian-sekian dijual, dia buat pelacuran. Maka cukup marah. Orang pertama dimarah, bos besar saya. Hari itu Najmuddin Ayyub menyambut hari jadi dia dengan tenteranya, barisan pada tenteranya. Maka dia ada duyuf terhormat dia. Tiba-tiba Is bin Abdul Salam datang masuk tanpa minta izin dan tanpa minta kebenaran. Sebab bila cegah kemungkaran ni tak perlu ada tauliah, ada ilmu cukup. Sebab ini kemungkaran. Maka dia terus masuk ke istana Najmuddin Ayyub. Maka dia berkata, ya Najmuddin, atau di dalam riwayat lain, ya Ayyub, Ayyub, apa kamu nak jawab di hadapan Allah Ta'ala kiamat kelak? Kalau Allah Ta'ala kata, alam ubawi laka mulkal Misr, bukankah aku yang beri kamu kerajaan Mesir, kamu memerintah? Aku yang beri nikmat ini, nikmat pemerintah aku bagi. Tiba-tiba kamu membiarkan tempat ini berlaku perkara yang haram. Apa kamu nak jawab? Lalu kata Syekh, kata Raja Najmuddin Ayyub, wahai Tuan Syekh, ada ke kat tempat kita ni pusat maksiat? Ada. Hanu fulan bin fulan tuba'u fihi al-khumur. Tempat tu dijual dan ada pelacuran. Lalu Najmuddin Ayyub membatalkan sambutan hari jadi dia, pergi rush, pergi tutup pusat maksiat. Ni satu yang lahir tanpa pengetahuannya, pun dicela oleh ulama kerana tak mengambil kira, tak cek, tak periksa. Kerana kita sebenarnya bukan sekadar tidak boleh benarkan maksiat, kita juga kena prihatin dengan maksiat yang mungkin akan berlaku. Kena prihatin. Sebelum ia terjadi, kita kena tutup. Macam artis yang datang baru-baru ni dengan tatu Allah kat ketiak dia, nak buat persembahan. Dia memang orang Islam fasik. Nak penyanyi itu Islam cara dia lah, Islam cara dia. Maka tak tatu, nak buat persembahan, dia nama Allah tak kat ketiak dia. Dalam tatu tu haram, tapi nak indahkan tatu haram. Tengok Allah ni. Kita confuse. Tak, tatu haram. Sebarang wasilah walaupun apa pun dia nak tulis, maka tetap haram. Apa terletak pada kedudukan ketiak dia, pada badan dia pula. Penghinaan demi penghinaan. So sepatutnya kita dah kesang dari awal. Bukan tunggu orang ni marah, okay, kita pun tak jadilah sebab langgar garis panduan. Ia patutnya diprihatinkan atau punya keprihatinan daripada awal. Dan kita tahu kebanyakan hati barat bawa masuk Malaysia semuanya huduh-huduh lagi. Kalau hati Malaysia pun huduh, sementara lagi hati luar dengan perangai, dengan akhlak, dengan pakaian, dengan penghinaan, dengan lagu-lagunya. Sebab dia datang semua histeria, kan setan namanya. Semua histeria, semua jadi teruk. Maka semua benda seperti ini patut dihalang. Bukan kita patut kembali kepada syariat Allah SWT. Saya ingat apa yang disebut oleh Sultan Brunei satu ketika. Orang nak implement syariat Islam dekat Brunei. Maka apa dia kata? Saya malu nak kata tunggu. Siapa saya nak kata tunggu? Itu kan syariat Allah. Buatlah buat. Malu nak cakap tunggu. Siapa saya kata Sultan Brunei? Pada syariat yang nak dijalankan. Kadang-kadang kita kan banyak alasan. Tak sesuai lah, belum lagi lah, tak pandai, ramai orang tak pandai lagi. Nak pandai macam mana ustaz mengajar pun tak tahu dah. Memang tak faham sampai bila dah. Lalu kita patut malu bila kita berurusan dengan Allah. Allah kata ini perintah, ini undang-undang. Tunggu dulu lah, tunggu orang faham dulu. Agak-agak kita nak jawab depan Tuhan, terlepas tak lepas. Sebagai seorang pemerintah, sebagai seorang yang mungkin ada, kita katakan, pengaruh dalam pemerintahan, ataupun yang mungkin terlibat lama, apa kita nak jawab di hadapan Allah? Bila syariat Allah suruh kita diperintah buat, yang haram kita diperintah cegah, tiba-tiba kita ada tunggu dulu lah. So mak kita cakap, mak kita suruh kita buat, kita ada tunggu dulu, lempang. Ayah kita yang garang, ayah kata pergi buat situ, tunggu kejap ayah, tunggu kejap. Marah kita. Padahal yang ayah kita buat tu hanyalah benda-benda biasa je. Suruh kita beli rokok, tunggu kejap, lempang dulu. Ni Allah yang
Semua perintah kita buat sesuatu yang kebaikannya pada semua makhluk, bukan sekadar orang Islam, semua makhluk. Semua makhluk akan merasakan kebaikan dengan undang-undang Allah Ta'ala. Maka siapa kita nak kata orang tak faham? Siapa kita? Kita patut fahamkan orang, bukan jadikan alasan-alasan. Benar firman Allah Ta'ala, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, dan memang perangai manusia banyak berdolak dari. Itu perangai. Kita hadis tu saudara cukup menarik dalam Sahih Bukhari. Bila Nabi SAW bangun qiyam, maka menjadi suatu akhlak Rasulullah, dia akan gerak Ali, gerak Fatimah, bangun sekali solat. Maka dia ketuk pintu, bangun solat. Lalu kata Ali, ya Rasulullah, inna anfusana biyadillah, insya'a tab'athuha insya'a tab'athuna ba'athna. Wahai Rasulullah, ruh-ruh kita ni Tuhan milik. Kalau Allah Ta'ala nak, dia bangkitkan kita. Kalau tak nak, dia tidur dengan kita. Dia jawab gitu kepada Nabi SAW. Nabi pun diam, Nabi pun tepuk ke. Nabi kata, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia ni banyaknya dolak dalih. Bunyi macam betul lah. Roh kita ni Tuhan punya. Kalau Allah nak bangunkan, maka bangun. Kalau Tuhan tak nak bangunkan, maka kita tidur. Betul. Nabi tak kata salah, tapi dia kata manusia memang suka berdolak dalih. So kalau kita nak guna alasan itu, agak-agak lepas tak depan Allah. Dia kenapa tak bangun subuh? Nak macam mana kita ni ustaz bangun dengan kudrat Allah. Kalau Allah tak izin tak boleh bangun, macam mana pun. Walau semalam tidur pukul 3 pagi, main badminton. Cuanya kita. Lalu kita kata Allah tak izinkan saya bangun ustaz. Agak-agak nak cakap macam tu dengan Allah Ta'ala. Kata semua dolak dalih. Bunyi cantik. Tapi bila pergi muhasabah diri, kamu sebenarnya punca. Benar itu kudrat Allah, itu kehendak Allah. Tapi apa kamu buat untuk mengatasi masalah itu? Kamu tak buat apa-apa. Kamu letakkan Allah sebagai halangan untuk kamu buat baik. Wala taj'alullaha 'uqdatan li'aymanikum. Jangan sesekali kamu gunakan nama Allah untuk menjadi penghalang untuk kamu buat baik. Dalam sumpah-sumpah kamu. Jangan jadikan alasan Allah. Kenapa mencuri? Allah dah takdirkan saya mencuri, nak buat macam mana? Kan itu termasuk rukun iman, percaya pada qada dan qadar. Panjang pula syarat. Maka adakah dengan jawapan itu dia akan lepas di hadapan Allah Ta'ala? Jawapan itu benar. Kita tak nafikan, ia benar. Tentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah kamu juga redha bila Allah tentukan kamu ahli neraka? Okay, kamu kata macam okey, never mind. Kamu, aku sumbat dalam neraka, memang itu juga takdir aku, ketentuan aku kepada kamu. Ini yang kita takut. Sebab itu Nabi SAW ingatkan sedang Ali, jangan banyak dolak dalih. Walau jawapan itu betul, apa yang patut kita buat? Berusaha menghalangi sebarang faktor sebab yang menghalangkan kita untuk mentaati Allah SWT dalam semua aspek. Dalam Al-Quran kali dalam bab tetamu, Allah Ta'ala sebut dalam surah Zariyat ayat 24 hingga 26. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu 'alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun fadhara ila ahlihi faja'a bi'ijlin samim. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan, ketika mereka masuk mendapatkannya lalu memberi salam dengan berkata, salam sejahtera kepadamu. Ia menjawab, salam sejahtera kepada kamu, sambil berkata dalam hati, mereka ini orang-orang yang tidak dikenal. Kemudian ia masuk mendapatkan ahli rumahnya serta dibawanya keluar seekor anak lembu gemuk yang dipanggang. Menurut mufassir, kemurahan hati Nabi Ibrahim AS membelanjakan hartanya amat jelas sekali. Ini kerana sebaik saja tetamu itu tiba lalu mengucapkan salam, maka beliau membalas salam mereka, sedangkan beliau tidak mengenali mereka. Beliau pun dengan segera pergi berjumpa isterinya supaya menyediakan makanan untuk mereka. Kemudian beliau menghidangkan makanan yang mewah, anak lembu panggang, kepada mereka yang cukup untuk menjamu berpuluh-puluh orang. Saudara-saudara semua, dalam ayat ini Allah Ta'ala menamakan Ibrahim sebagai orang yang memuliakan tetamu. Daripada ayatnya orang menggelarkan Ibrahim sebagai Abu Taifan, yang amat suka terima tetamu. Dan tetamu yang datang ini mukramin para malaikat. Para ulama ketika mana menafsirkan perkataan mukram. Apa maksud mukram? Ada dua makna. Pertama, mukramin ialah malaikat, itu memang sifat mukram. Yang kedua ialah Ibrahim AS sendiri
yang menguruskan tetamunya tanpa mewakilkan pada orang lain. Ibrahim yang menguruskan, daripada sambungnya, daripada hidangkan makanan, Ibrahim AS. Maka sebab itu tetamu ini mulia, tetamu VIP, kerana layanan tuan rumah yang bersifat special. Bayangkan kalau kita orang akhlak baik lah, tetamu datang, tetamu biasa je, tapi cara kita layan baik, kita tunjukkan kesungguhan, dia pun rasa macam VIP saya kena layan. Walau kita muka orang biasa. Kerana akhlak orang tu mulia, setiap orang dilayan dia rasa macam dia VIP. Dia macam VVIP walaupun dia orang biasa. Maka Ibrahim, kerana cara layanannya, maka dia tetamu rasa dia dimuliakan dengan cukup luar biasa. Dan Imam Mawardi rahimahullah ketika mana mengungkap siapa tetamu yang datang, 4 orang tetamu yang datang jumpa Ibrahim AS. Mereka adalah Jibril AS, Mikail AS, Israfil AS, dan Rafail. Ini nama malaikat, Rafail. 4 malaikat yang datang ke rumah Ibrahim AS. Saudara, bila malaikat ni datang, Ibrahim kata, qaumun munkarun. Ni aku tak kenal dalam hati dia. Dia tak sebut dalam mulut dia. Sebab kalau kita sebut kat mulut, kalau kecil hati tetamu, awak siapa tak kenal saya awak ni. Itu macam suruh atau halau keluar lah tu. Tapi Ibrahim sebut dalam hatinya. Sebab itu Allah Ta'ala mengungkapkan, kita katakan perkataan tu qaumun munkarun. Dia tak kata, Ibrahim kata direct, tapi ia berlangsung dalam hati Ibrahim AS. Maka Ibrahim AS pun letak ijlin sami. Ijil, kalau dalam bahasa Melayu, ijil maknanya yang suka berlari, yang gerak pantas. Macam roda tu orang nak panggil ajal lah, sebab dia gerak pantas. Disebabkan anak lembu ni saudara, dia akan mengimpit mak dia. Dia akan gerak laju untuk supaya tidak ketinggalan daripada maknya. Maka disebut ijl dalam bahasa Arab. Ijl, anak lembu. Ibrahim bagi anak lembu. Sedangkan kita kan kalau anak lembu orang tu besar, tiba-tiba disembelih anak lembu, menunjukkan bahawa dia tak fikir pun kalau dia rugi untuk layan tetamu. Kita kan tetamu datang, ayam tua je lah, ayam tua, ayam semalam. Lembu pun daging import lah, murah sikit, kan nak bagi yang segar, import okey dah tu. Tapi dia Ibrahim, dia cari lembu, anak lembu sami yang gemuk. Bukan anak lembu umur 6 bulan, 7 bulan, tak ada daging, yang gemuk, yang tulangnya lembut. Sami, kemudian Ibrahim AS membakar. Bakar ni lembu panggang. Lembu panggang dia fresh lagi. Memang betul-betul nak suruh makan lembu. Kalau jenis macam kita buat sup, nak suruh kuah banyak sikit biar kenyang cepat. Daging seketul je lah. Ni memang nak suruh bagi makan lembu betul-betul. Fokus kat situ je. Tak payah nasi-nasi pun tak kasih. Sebab aku fokus. Kalau bagi nasi memang confirm 2 ketul lah boleh makan. Itu kan kaedah orang Melayu nak suruh makan lauk sikit, bagi nasi. Sebab itu kita ikan seekor bagi 4, nasi tu kena banyak. Bagi lembu makan. Tiba-tiba malaikat ni tak makan. Ibrahim AS kata, ala ta'kulun, silakan makan, kenapa tak makan? Lalu kata malaikat, la na'kulu illa bis-thaman, kami tak makan mereka kami bayar. Cuma kami tak makan, kami bayar. Malaikat, kita katakan, dia tak nak cakap dia malaikat lagi, supaya tidak menimbulkan ketakutan pada Ibrahim AS. Atau mungkin kalau mereka datang, wahai Ibrahim, kami ni malaikat, mungkin tu terkejut Ibrahim, dia lupa ini tetamu. Dia tetamu tidak boleh membimbangkan tuan rumah. Sebab itu dia tak cakap lagi. Ibrahim siap dulu makanan semua-semua, baru cerita kami ni malaikat. Baru diceritakan, dia tak beritahu. Bila Ibrahim suruh makan, lalu kata mereka, ala tak, kata Ibrahim, ala tak kulu, kenapa tak makan? La na'kulu illa bis-thaman, kami tak makan mereka dengan harga. Baik, ada harganya kata Ibrahim. Harganya ialah masa makan baca bismillah, sudah sebab alhamdulillah, itu dia harga. Itu harga, tak ada harga lain. Lalu kata para malaikat, benarlah Tuhan yang menamakan kamu sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah. Ternyata kekasih Allah dalam semua tindakan dipikir apa keuntungan di sisi Allah, dan bagaimana dia nak kuatkan agama Allah, dan bagaimana dia nak jadikan sebab dia orang boleh ingat Allah. Inilah kekasih Allah. Kalau kita ada sifat macam itu, saudara, kita layak mendapat sifat ataupun layak mendapat gelaran kekasih Allah. Berusaha untuk menjadikan orang setiap ketika ingat Allah. Walaupun mungkin kita rugi secara zahirnya, rugi, tapi sebenarnya di situ ada keuntungan. Kalau malaikat mengatakan benar Tuhan yang menamakan kamu kekasih Allah, tiba-tiba malaikat kata kami sebenarnya malaikat.
kami datang bawa dua urusan. Urusan pertama, urusan isterimu. Itu isterimu yang bernama Sarah. Dia akan melahirkan anak. Dan anak itu bernama Ishak. Kata Ishak, saudara, maknanya ketahui dalam bahasa Ibrani. Sebab ketika mana isterinya diberitahu bahawa dia mengandung, isterinya ketahui. Bukan ketahui, kita tak percaya. Tak percaya sudut mana, aku umur 100 tahun lebih. Umur aku mencecah, dikatakan 90 tahun. Kau mengandung lagi. Tahulah. Kalau kita lah gurau orang pakcik-pakcik, tambah lagi anak. Tahu. Mana apa 4 kali dah nampak. Dia akan kata macam tu, dia tahu mana macam oh. Tapi ini datang daripada malaikat. Maka dia ketawa. Kata ulama, ketawanya kerana takjub dengan perintah Allah. Dan ketawanya kerana kegembiraan dia dapat anak. Maka anak itu dinamakan Ishak, itu ketawa. Dan senantiasa ketawa Ishak alaihissalam. Urusan kedua ke bawah, kata malaikat, ialah membinasakan kaum anak saudara kami.